adik ini juga abang yang rayu. My name is Song Shu-wen, so you can call me Song. Nama Parvez, Syahdul Parvez. Nama saya Stephanie dan Justin. Nama saya Prima, Puan Prima. Masyarakat Malaysia yang berbagai budaya telah terbentuk sejak sebelum merdeka lagi dan menjadi semakin rancam dalam era globalisasi ini. Situasi kepelbagaian budaya Malaysia masa kini dan masa depan menuntut rakyat untuk mempunyai kesedaran, pengetahuan dan kemahiran terhadap multiculturalism untuk menghadapi situasi ini. Malaysia merupakan sebuah negara dengan masyarakat berbilang bangsa dengan majoriti masyarakat Melayu, Cina dan India. Terdapat juga pelbagai kaum etnik yang berbeza di Malaysia dengan identiti budaya mereka yang unik dan istimewa dengan beberapa persamaan di antara negara ini yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur dan telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Jadi, mari kita bersama-sama menyelami dengan lebih lanjut tentang kepelbagaian etnik dan kaum di Malaysia. Kewujudan masyarakat pelbagai budaya di Malaysia berlaku disebabkan oleh faktor perkahwinan antara kaum yang berbeza iaitu Melayu, Cina dan India. Kini, banyak masyarakat Malaysia yang berkahwin dengan warga negara Korea, Jepun, Australia dan banyak lagi. Perkahwinan campur ini menjadikan masyarakat Malaysia berkongsi budaya dengan menghormati budaya masing-masing di bawah satu negara. Semua masyarakat boleh menikmati keunikan dan keistimewaan kepelbagaian kaum dan etnik yang dikongsi bersama. Kesan kewujudan ini juga melahirkan sebuah masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza latar belakang. Kehidupan pelbagai budaya ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan harmoni di mana setiap kaum perlu mematuhi perlembagaan dan taat kepada pemerintah iaitu Raja. Tambahan, masyarakat Malaysia mengamalkan nilai hormat terhadap semua pelancong yang datang melancong ke negara ini dengan menunjukkan sikap sopan, tolong-menolong dan rahmah. Oleh itu, setiap budaya yang ada perlu dihormati dan dikongsi bersama sebagai sebuah masyarakat berbagai budaya. Terdapat 3 bentuk interaksi sosial masyarakat berbagai budaya di Malaysia yang kita boleh lihat pada masa kini. Yang pertama ialah interaksi formal, di mana interaksi ini biasanya berlaku di tempat kerja, institusi pendidikan atau urusan rasmi kerajaan. Yang kedua ialah interaksi tidak formal, yang di mana ia berlaku dalam kehidupan seharian kita seperti di kawasan kejiranan, pasar ataupun aktiviti rekreasi. Yang ketiga pula ialah interaksi simbolik dan budaya. Kebiasaannya, interaksi ini berlaku apabila menjelang mendekatnya hari perayaan. Walaupun begitu, masyarakat pelbagai di Malaysia, kalau kita dapat lihat, mereka masih lagi mempunyai tahap-tahap interaksi itu masing-masing. Namun secara keseluruhannya, saya boleh simpulkan tahap interaksi sosial masyarakat pelbagai di Malaysia semakin baik kerana wujudnya kefahaman antara sesama itu walaupun tahap kemesraan masih berbeza-beza. Sehingga kini, kesepaduan antara kaum merupakan satu hasrat yang masih dikejar-kejar oleh negara kita untuk melahirkan masyarakat yang harmoni.
Dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan merupakan antara langkah syabas yang diguna pakai untuk menutup lagi lompang-lompang yang ada untuk menjamin negara kita harmoni ke depannya lagi. My name is Song Shu-wen, so you can call me Song. Nama Parvez, Syamsiadul Parvez. Nama saya Stephanie dan Justin. Nama saya Prima, Puan Prima. Oke, boleh saya tahu kak kamu dari etnik mana? Saya dari etnik Sabah, dari kaum Rungus. I come from the south of China. I'm from Chengdu. So you are Chinese, right? Yeah, I'm Chinese. Okay. Kaum India. Ada lah, pasta ada. Saya Bangladesh. Your opinion, can you explain what is special about your race? About my race, there are not a traditional festival, so I want to introduce the Chinese New Year. In Chinese New Year, people like something red. So red in China's culture means it will take the good fortune and it will take happiness for you. They also make some Chinese food like the tangyuan or some other things, but all of these things will think these things will take the fortune for us. Most important things we can spend the time with our family. Yeah. Agama itu open lah. So open, kita tak ada apa-apa sekatan lah untuk nak pergi lain-lain kaum punya ni ke apa-apalah. Macam tu tak ada apa-apa limit untuk prayers dengan kita bergaul dengan agama lain. Istimewa dalam kaum saya, kami merayakan Pesta Kaamatan pada 31 hari bulan 5. Pesta Kaamatan ini satu aktiviti di mana setiap kaum di Sabah merayakan. Di Malaysia, macam mana kamu berkomunikasi dengan masyarakat yang lain? Cakaplah orang Melayu. Dengan berbahasa Melayu. English sikit sajalah, bukan. Here, how you communicate with others race? When I talk with the Chinese Malay, I usually communicate with them in Chinese. But if I come with Malayam people only say Malay or English, so I usually with them in English. Now I just know some numbers, little things like the 1, 2, 3 and terima kasih, like this. Kami berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Kalau orang Sabah, kami menggunakan bahasa Sabah. Kalau untuk berkomunikasi dengan di Semenanjung, kami menggunakan bahasa Melayu Semenanjung lah. Lain, macam mana Puan berinteraksi? Biasa sebab memang kita duduk di Malaysia kan. So kita kena komunikasi dengan lain-lain bangsa lah. So saya pun ada minat untuk mengetahui mengenai kaum-kaum lain lah. Dan Prima guna bahasa Melayu ataupun macam mana? Untuk komunikasi dengan orang lain, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kesimpulannya, kepelbagaian kaum dan etnik merupakan keunikan utama yang membentuk identiti negara. Walaupun berbeza, rakyat Malaysia mampu hidup dengan aman dan saling menghormati. Oleh itu, keharmonian ini perlulah dipelihara agar semua masyarakat dapat terus hidup dalam perpaduan meskipun terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik.